Jadi untuk mengurangkanlah penggunaan automobil tu yang memang sememangnya meningkatkan kos sara hidup. Selain daripada ialah nombor satunya untuk mantapkanlah sistem jaringan pengangkutan awam, bas, LRT, MRT, komuter dan sebagainya. Dan yang kedua adalah untuk mengkajilah semula bagaimana sistem jalan raya di Malaysia ni yang pentingkan kepada pengguna kereta saja. Okey, Assalamualaikum. Sekali lagi kita berjumpa di episod ketiga. Apa cerita minggu ni? Kali ni kita bawa panel yang hebat. Sahabat saya iaitu Syafiq daripada Kuang dan dia... So Syafiq, sihat? Alhamdulillah, okey. Tadi lewat sikit lah, hujan lebat kan. Faham. Hujan sekarang. Sekarang musim hujan, Pi. Betul. Pi, nak tanya simple question to you lah, Pi. Tapi bukan berkaitan dengan topik kita. Topik kita panjang. Tapi nak tanya personal, Pi. Dalam Liga Malaysia, kau sokong mana? JODT ke Selangor? Mestilah Selangor FC. Kau lahir kat Selangor, eh? Saya memang anak Selangor. Lahir di Selangor. Cuma alamat mengundi di Kuala Lumpur. Biasalah hospital KL lah dulu, eh? Okay, Pi. So, hari ni untuk pendengar tahu semua, hari ni kita akan bincang tentang... Kita ada 4 topik yang penting. So, satu tentang subsidi bersasar. Kedua tentang industri EV. Ketiga tentang reformasi sistem jalan raya. Ini tak ramai yang sentuh topik ni. Tapi kita bawa dalam episod ketiga kita. Yang terakhir berkaitan dengan diskaun PTPTN. Kita ada 4 topik. 4 sesi maknanya lah kita akan ada. So Syafiq. So kita akan go pada sesi pertama. So Syafiq. Berkaitan dengan subsidi bersasar ni. Ni zaman bosku pun dah buat sebenarnya. Zaman bosku pun dah buat dengan BRIM dia. So sekarang ni, apa kau rasa method yang sesuai untuk subsidi bersasar ni? Okey, pertamanya kita perlu lihatlah kepada jumlah subsidi yang ditanggung oleh kerajaan meliputi petrol, diesel, bahan makanan. Jadi seperti Rafizi berkata, jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan mencecah 81 bilion untuk tahun ni saja, tahun 2023. Jadi PMX malam pun di Kota Kinabalu, PMX pun ada cakap benda yang sama, kata subsidi untuk masuknya lah termasuk sekali dengan bahan api, makanan, lebih kurang seperti yang dinyatakan oleh YB Rafizi sebanyak 80 bilion. Okey, jadi Rafizi juga ada bercakap perbelanjaan subsidi ni merangkumi 27% daripada perbelanjaan mengurus negara. Kan, ini satu jumlah yang besar lah kan. Jadi memang saya bersetuju lah. Bukanlah setuju, maksudnya maksudnya kerajaan nak laksanakan subsidi bersasar itu bagi mengurangkan beban tanggungan kerajaan apabila jumlah subsidi itu bertambah saban tahun. Jadi yalah, PMX dan Rafizi berkata akui perlunya satu rasionisasi. Ya, betul. Rasionalisasi subsidi supaya ekonomi negara kita ini boleh berkembang dengan sihat. Okey, tapi itulah sebab kita Malaysia ni pun antara yang paling tinggi lah subsidi petrol dan diesel. Macam tak silap saya, RON 95 sekarang mencecah RM2.05 seliter RON minyak kuning. Ni minyak yang saya gunakan lah. Kereta Pro 2. Kereta Pro 2, okey. Tapi bila itulah, jadi bila kerajaan nak pastikan penyampaian subsidi itu lebih adil, maksudnya untuk bukan saja pada golongan kaya, tapi untuk supaya subsidi itu tepat sampai kepada golongan sasaran, iaitu kebanyakannya B40 dan sebahagian M40. Jadi itulah Rafizi mencadangkan untuk melaksanakan subsidi bersasar. Kan, jadi Rafizi YB Rafizi ada berkata beliau ada tubuhkan pengkalan data utama. Ya, betul. Pangkalan data utama yang mana yang menyatukan semua data-data daripada agensi kerajaan, yang mana dari situ kerajaan boleh kenal pasti keluarga yang maksudnya isi rumah yang memerlukan subsidi tersebut. Jadi pada maknanya lepas ini subsidi itu bukan lagi lah macam kita pergi petrol pump kan, terus
isi minyak aja, tak kisahlah kau ni miskin ke kaya, boleh dapat subsidi tu. Tapi selepas ini dia akan mungkin adalah mekanisme dia apa melalui apa ID lah, satu kad ID kad khas. Mungkin dari situlah cara apa untuk menentukan seseorang itu mendapat subsidi petrol ataupun tidak. Clear. Okay, Pik. Bagi aku tambah sikit. Aku suka dengan poin subsidi ni, Pik. Bagi aku tambah poin. Tapi kita bincang soal data. Rafizi sangat terkenal dengan data. Aku sangat sokong dengan idea Rafizi memudahkan semua. Dia gabungkan semua kementerian. Maksudnya data di semua kementerian digabungkan dari satu. Itu aku suka. Tapi method yang kita tak selesai lagi adalah method pendapatan. So aku tanya kau. Okay. Method pendapatan ni yang selalunya orang salah faham bahawa kau gaji 3,000. Maknanya kau B40 lah 3,000 ke bawah atau 2,000 sebab B40. Tapi untuk M40 dia gaji mungkin lebih 3,000, dah hampir 9,000 atau hampir 10,000. Tapi jumlah tanggungannya banyak. So, kau rasa method yang sesuai adakah first guna pendapatan gaji pokok atau pendapatan boleh guna? Pendapatan boleh guna lah pendapatan yang sudah tolak semua benda. Kau dah tolak tanggungan kau dah tolak hutang kau dah tolak semua fixed cost yang kena tanggung. Kau rasa mana metod sesuai untuk kita mengukur? Kalau tak silap saya lah yang ada saya baca kenyataan YB Rafizi, beliau kata daripada penggunaan padu data daripada padu, pengkalan data utama tu kerajaan akan kira melalui pendapatan boleh guna, pendapatan boleh guna bersih. Dari situ kerajaan akan tentukan sama ada sesuatu isi rumah itu layak atau tidak untuk inilah menerima subsidi. Okay, clear. Agak setuju. So, soalan kedua aku bagi ringkas ya, Pik. Dia tadi bukan soalan sangat, itu saja nak bagi huraian ringkas ya, Pik. Okay. So, santai-santai, Pik. You okay? Okay, boleh teruskan. Boleh teruskan, Pik? Boleh. Okay. Teruskan. So, ringkas. So, berkaitan dengan subsidi bersasar ni, zaman bosku lagi, Pik. Kau tahu kan? So, adakah metod yang kerajaan nak bagi ni? Contoh kita guna benda paling mudah dapat tu, minyak. Okay. Yang masalah dengan minyak ni, orang kata orang kaya pun guna. Tapi bagi aku, personal opinion aku tak kisah orang kaya guna. Aku pun tak kisah orang miskin, orang miskin patut guna kan. Tapi kita faham orang miskin nak beli kereta pun susah. M40, T20 biasanya mesti ada 3-4 kereta satu. Betul. Tapi aku paling bermasalah sekarang dalam sistem ni adalah orang yang bukan Malaysia ni. Sebagai contoh Singapura totally ambil subsidi Malaysia. Rakyat Singapura pergi Johor isi minyak untuk ambil minyak Malaysia je. So kita dah bazir banyak dah untuk orang Singapura ni. Apa pendapat kau? Macam mana solusi tak selesai? Pada pendapat saya lah sebenarnya orang Singapura yang masuk ke Malaysia untuk mereka gunakan beli minyak kita yang murah. Sini kita RM2 5 sen untuk RON 95. Di Singapura tak silap saya cecah RM9. Kalau convert pada duit Malaysia RM9. Tapi bagi saya itu bukan satu yang masalah besar lah. Sebab saya rasa tak ada ketidaksan yang besar. Sebab kita, kalau tak silap saya, apabila rakyat Singapura yang memandu kereta ke Malaysia, apabila mereka pulang semula ke Singapura, jadi mereka ada, kalau tak silap saya lah, di bahagian immigration rasanya. Immigration ke mana, mereka akan check kuantiti minyak tu. Mereka akan check kuantiti minyak itu. Tapi saya tak tahulah sama ada akan disekat ataupun disedut semula minyak tu, saya tak pasti. Atau dia bayar denda lah. Mungkin dia bayar lah. Mungkin begitulah. Okay, clear. Pik, so last word berkaitan subsidi, apa kau nak harapkan dengan subsidi bersasar ni? Kau rasa kerajaan kena laksanakan bila? Tahun, 2 tahun lagi? Okay, apa yang saya baca lah. YB Rafizi berkata subsidi program ini akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Tapi YB Rafizi berkata dalam tempoh bulan Januari sehingga Mac akan adanya satu macam bagi saya ni lah macam satu kajian lah, saya rasa akan ada satu kajian. Maksudnya rakyat akan isi satu data di padu. Kemudian dari situlah kerajaan akan buat analisis untuk melihatlah di mana faktor-faktor ataupun maksud saya akan untuk buat satu mekanisme untuk menyalurkan subsidi itu kepada golongan yang memerlukan. Itu apa yang saya baca lah. Tapi berbalik pada soalan
Afiq tanyalah kan. Okey, sebenarnya pelaksanaan subsidi bersasar ni bagi saya lah, sebenarnya ia lebih banyak habis dibelanjakan oleh kerajaan kepada untuk menampung, untuk menstabilkan harga petrol. Harga petrol. Saya tak pasti berapa harga petrol dunia sekarang. Tapi kalau macam RON 95 di Malaysia, minyak kuning sebanyak RM2.05 seliter. Sebenarnya kat sini lah punca masalah apa yang, bukanlah saya nak kata saya ni pandai kan. Cuma saya kaji lama lah bidang ni. Dalam masalah ini, sebenarnya kadar subsidi petrol yang tinggi di Malaysia ni bertambah kan, cecah. Saya tak pasti ada berapa daripada jumlah 80 bilion itu. Dia adalah disebabkan oleh gaya hidup penggunaan automobil oleh rakyat Malaysia kan, disebabkan yalah reka bentuk bandar di Malaysia ini yang car centric development. Jadi bila orang ramai ni nak bergerak ke mana saja kena bawa kereta. Even nak pergi ke kedai, nak ke masjid, nak hantar anak ke sekolah, nak ke padang sukan. Even dalam berdekatan 1 kilo 2 kilometer pun mereka terpaksa gunakan kereta. Faham. Jadi di situlah yang meningkatkan kadar penggunaan petrol setiap bulan. Jadi saya ada buat satu kiraan lah, contohlah. Katakanlah minyak kekal subsidi RM2.05. Dan satu isi rumah itu memerlukan menggunakan petrol sebanyak 300 liter sebulan. Jadi kalau darab dengan RM2 sama dengan RM600. Tapi kalau kata minyak tu, katakanlah harga RM3 tanpa subsidi. Tapi satu isi rumah itu hanya perlu gunakan dalam 100 liter petrol. Jadi sebenarnya isunya bukanlah harga minyak itu bukanlah masalah harga minyak dunia tinggi atau tidak. Dia masalahnya adalah penggunaan. Kadar penggunaan yang sangat tinggi lah, sangat tinggi. Petrol tu dalam pada ni setiap isi rumah. Menunjukkan bahawa yalah gaya hidup. Saya tidak salahkan rakyat Malaysia, cuma sebab benda ni memang daripada zaman Dr. Mahathir kan, yang mementingkan kepada penjualan automobil, kepada industri automobil. Jadi bandar-bandar raya kita tu dan kawasan perumahan tu dibina dengan banyak jalan raya, dengan banyak lebuh raya kan. Jadi kat situ rakyat ni nak mahu tak mahu mereka terpaksa gunakan kereta setiap hari. Dalam sepanjang masa. Itu yang menyebabkan kadar penggunaan petrol kita tinggi, dan juga beban subsidi kerajaan pun bertambah setiap tahun. Ya, aku setuju. Okey. Syafiq dah explain yang sangat detail. Dia tekankan macam mana dasar mobilisasi. Maksudnya dasar kereta lah. Bahasa mudah tu kita guna term yang sangat mudah. Yang dibuat oleh Mahathir dengan struktur jalan tu dibina untuk membanyakkan kereta lagi. Kalau membanyakkan kereta, banyakkan petrol. Dan that's why lah kerajaan banyak spend subsidi terhadap petrol. Okey. So, yang seronok ni, kita nak habis dah sesi ni. Kita dah nak rehat. Tapi saya kena explain balik kenapa motif subsidi bersasar ni. Sebab 40% KNNK atau pendapatan negara, 40% daripada tu kita dah sumbang kepada subsidi secara pukal saja. So benda tu dah membazir. Sebab tak semua rakyat kita yang merasa. Dan kita kena faham kenapa kerajaan buat subsidi ni. Selain pada kawal harga petrol, kerajaan juga bagi subsidi terhadap barang-barang maksudnya beras, barang-barang yang orang kata yang diguna harian oleh rakyat. Kerajaan juga bagi subsidi. Tapi motif kerajaan bagi subsidi itu adalah untuk apa? Untuk memastikan bahawa kos sara hidup rakyat ni terjamin. Maksudnya kuasa beli tu ada. Contoh kerajaan tak bagi subsidi. You guys bayangkan kat luar sana, kalau kerajaan tak bagi subsidi, apa yang berlaku? Maksudnya tak ada kuasa beli. Tak ada kuasa beli di kalangan rakyat kita. Sebab orang miskin tak mampu nak beli dengan harga yang mahal. So, that's why lah kita nak ubah kepada subsidi bersasar disebabkan oleh kita dah spend terlalu banyak dan dia tak memberikan hasil yang sangat efisien. Macam mana Syafiq cakap. So, kita akan rehat sekejap. Kita akan jumpa nanti. Okay, berjumpa lagi kita. Sekarang ni session yang sangat special bagi aku. Ramai yang kata industri EV ni berguna untuk Malaysia. Ramai yang cakap bahawa industri EV ni mampu menyelesaikan masalah bagi semudah yang kita panggil ekonomi green ekonomi lah, ekonomi hijau, ekonomi yang fokus pada alam sekitar. Sebanyak menyelesaikan. Tapi hari ni saya rasa kita nak bawa perspektif yang berbeza, perspektif yang negatif terhadap EV ni. So Pi, bahasa mudah Pi, apa industri EV ni sumbang terhadap negara dalam perspektif yang negatif?
Okey, seperti yang kita tahulah, baru-baru ini kemasukan syarikat Tesla Motors ke Malaysia secara rasmi. Mereka ada buka Tesla membuka ibu pejabat di Cyberjaya untuk sebagai pusat jualan dan juga service center, tak silap Ya, saya betul. kan. Jadi saya baca banyaklah di media sosial yang berbanggalah, especially penyokong kerajaan yang mengatakan Tesla ni akan bawa satu pelaburan baru di Malaysia. Tapi pada pendapat saya lah, sebenarnya ia bukan satu perkara yang boleh dibanggakan. Sebab Tesla ni bukannya datang masuk ke Malaysia untuk buka kilang manufacturing, kan, boleh sediakan sampai 10,000 peluang pekerjaan. Mereka cuma masuk untuk pasarkan kereta mereka dalam pasaran Malaysia. Jadi saya tak nampaklah apa yang boleh dibanggakan lah. Lepas tu dengan kita pun dah banyak lambatkan kereta sebenarnya di Malaysia ni. Macam Proton, Pro 2 dan kereta-kereta lain. Pun macam tak silap saya untuk tahun, kalau kita ambil lah tahun 2021, jualan kereta adalah sebanyak 508,000 unit. Tapi untuk tahun 2022, pada tahun lepas, sebanyak 720,000. Jadi sebenarnya memang banyak lambatkan kereta. Ini tambah lagi dengan Tesla. Untuk apa sebenarnya kan? Dia menyesakkan lagi jalan raya di Malaysia dan menyesakkan lagi kawasan perumahan yang sememangnya dah tak ada parking, kan, sampai di tepi jalan, kat tepi longkang pun orang parking, kan. Jadi saya tak nampaklah apa satu yang yang uniknya kemasukan Tesla di Malaysia. Okey, faham, Bik. So, untuk pendengar di luar sana, apa industri EV ni? Industri EV ni memang kena ada elektrik untuk kita faham. So, poin yang Syafiq, aku agak tertarik poin yang Syafiq. So, poin Syafiq tekan bahawa Tesla masuk tak ada guna. Because dah masalah kat Malaysia adalah banyak sangat kereta. Ya, betul. Masalah kat Malaysia banyak sangat. Kereta terlalu banyak. So, sekarang ni, Pik. So, kita more pada solusi, Pik. Aku suka dah poin kau yang kau cakap. Kita terlalu banyak kereta. So, kalau kita terlalu banyak kereta, macam mana cara untuk kita kurangkan penggunaan kereta? Cuba kau share sikit. Selain pada public transport, kita faham public transport perlu di-empowerkan. Apa masyarakat kena tahu? Jadi untuk mengurangkanlah penggunaan automobil tu yang memang sememangnya meningkatkan kos sara hidup. Selain daripada ialah nombor satunya untuk mantapkanlah sistem jaringan pengangkutan awam. Bas, LRT, MRT, komuter dan sebagainya. Dan yang kedua adalah untuk mengkajilah semula bagaimana sistem jalan raya di Malaysia ni yang pentingkan kepada pengguna kereta saja. Dia bias tak ada untuk, ialah macam kerajaan berbelanja lebih, tak silap saya lah, untuk MARIS, Malaysia Road Record Information System, pada tahun ini saja diperuntukkan sebanyak 5.2 bilion ringgit. Untuk jalan raya saja Selenggara, tapi tak ada satu sen pun untuk pengguna bukan automobil. Contohnya macam orang berjalan kaki dalam kawasan perumahan, dari rumah nak ke masjid, ke kedai, ke pasar, ataupun pelajar sekolah yang nak ke sekolah dari rumah. Jadi infra tu kita tak ada. Kita tak ada bajet, dan juga laluan basikal, macam kita tengok di negara Europe, di Eropah kan. Walaupun di sana lah, macam di Eropah tu betul harga minyaknya tak ada subsidi. Harga minyak sana mahal, tapi kerajaan di sana menyediakan alternatif lah pengangkutan. Ada yang maksudnya dia sistematik lah, dia ada infra tu khas untuk laluan basikal, pejalan kaki kan. Lepas tu pengangkutan awam ni yang efisien, yang bagus. Kan, tapi di Malaysia itulah pembelanjaan kerajaan ni, dia pembangunan terlalu tumpukan kepada bina jalan raya, lepas tu projek lebuh raya dah jadi berselerak. Jadi itulah yang kerajaan boleh atasi ni, adalah untuk kaji semula lah sistem jalan raya di Malaysia, untuk beri alternatif kepada rakyat kan, untuk tidak menggunakan kereta lah. Maksudnya galakkan mereka ni untuk tidak menggunakan kenderaan bermotor, sama ada kereta ataupun motosikal. Macam tu. Okey, Bik, aku clear. Poin Syafiq sangat clear tentang industri ni, tentang poin tentang penggunaan kenderaan bermotor lah kita bagi. Kita back balik jam kepada EV, Bik, EV industri ni. So, Bik, Tesla datang Malaysia. Kau pun menyatakan bahawa Tesla datang Malaysia tak bagi impact pun. Dia menguntungkan Tesla lagi pun. Nak kata bagi peluang pekerjaan macam kau cakap 10,000 tak ada pun. Dia hanya datang bawa servis center dia je untuk servis kereta dia. Kita boleh kata paling tinggi 200 orang lah duduk dekat company. Maksudnya peluang pekerjaan untuk 200 orang. Tapi di megah-megahkan macam ramai sangat. Tapi
The point yang kat sini tentang industri EV ni, ini satu evolusi daripada petrol. Kita bincang pasal petrol tadi, subsidi petrol pada EV. Kau rasa industri EV ni dia membantu tak dari segi memulihkan balik alam sekitar kita ni? Kita tahu bumi semakin lama semakin ternak, bumi semakin lama semakin orang kata apa, semakin ke ending dia lah dengan pencemaran alam sekitar yang tidak stop. Dan salah satu penyumbangnya industri EV. Sebab apa aku tahu EV penyumbang dia menaik bateri dia. Bateri dia buat di kilang. Betul. Dan kilang tu keluarkan karbon dioksida juga. Betul. Sama je macam petrol. Petrol kereta yang keluarkan. Dia mesej sama, cuma dia kurangkan. So back pada point. Back pada soalan aku. So kita dah berubah pada EV. Ni soalan aku. Kita berubah pada EV. Tapi EV juga sumbang pada karbon dioksida. So kau rasa untuk 10 tahun atau 20 tahun 30 tahun ke depan, apa revolusi yang patut lagi berlaku dekat Malaysia? Adakah kena penggunaan cahaya matahari pula? Maksud straight forward tak guna EV? Saya tak bersetuju lah ada pendapat mengatakan electric vehicle EV ni akan mengurangkan pencemaran alam. Sebenarnya itu bagi saya satu mitos. Sebab proses penghasilan bateri itu daripada lithium dan juga bahan lain bahan nikel nikel dan kobalt kobalt. Jadi proses tu juga sebenarnya lebih mencemarkan alam berbanding daripada pembakaran petrol. Jadi bagi saya lah industri EV ni ada kelebihannya, ada fungsi-fungsinya, adalah dia punya market market, dia punya niche market tu ada, cuma bukan pada skala besar-besaran. Okey. Sebab kalau kita tengok pun kos bateri lah macam Afiq tanya tadi kan, apakah masa depan EV dalam masa 10 tahun. Jadi saya tengok pun sebab harga kereta EV ni pun sebenarnya mahal. Kalau kita tengok macam BYD model BYD Dolphin, paling murah kan RM99,000. Mahal. RM99,000. Kalau Tesla Model 3 dalam RM189,000. Jadi bagi saya dekat Malaysia ni pun standard kalau orang yang marhin lah nak beli kereta ni dalam, tak silap saya dalam RM50,000 ke bawah je. Itu pun dah mahal kan. Even kalau kita tengok Alza pun, model Alza yang terbaru untuk bawa satu family pun baru dalam RM60,000 RM70,000. Kan, jadi kereta ni saya tak nampak lah dalam masa akan datang, saya tak nampak dia akan menjadi satu game changer lah dalam industri automotif dan juga untuk menggantikan kereta pembakaran petrol kepada elektrik. Sebab pertama kos dia yang mahal, dan juga kos ni yang mahal untuk ramai manusia untuk beli. Sebab kereta macam ni saya rasa orang-orang kaya lah yang akan beli. T20 kan. Saya tak rasa lah B40 dan M40 ni akan tertarik untuk beli kereta elektrik. Sebab kos dia yang mahal kan. Jadi saya tak nampak lah. Lepas tu lagi satu dengan kos penghasilan bateri itu, macam ni saya tak silap saya, bateri ni pun dia perlu ditukar tau dalam masa beberapa tahun. Nanti dia akan downgrade lah, dia punya power tu akan downgrade, dia punya daya daya pengecasan tu akan menurun, dan pemilik kereta tu perlu keluarkan satu kos baru untuk gantikan dengan bateri baru. Okey, faham. Jadi saya tak nampak lah daripada segi market saya rasa ia tak boleh diakses oleh ramai macam di Malaysia kan. Saya rasa tak ramai yang akan tertarik untuk beli kereta elektrik sebab harganya yang sangat mahal. Okey, setuju. Aku adalah question back pada soalan yang simple. So aku suka point kau cakap bahawa Malaysia ni kena kurangkan guna kenderaan. Tak kisahlah elektrik ke petrol, kena kurangkan. So adakah patut kerajaan naikkan cukai kepada semua kenderaan? Okey lah, kita letak KPI lah untuk kenderaan B40 kat luar sana, macam Potong, Myvi, semua yang bawah RM50,000 tak perlukan cukai sangat. Tapi untuk kereta-kereta, maksudnya kereta Malaysia tak perlu cukai. Tapi untuk kereta import macam Tesla, cukai dia kena sampai 20 atau 200, 100% lah. Boleh kata bawah 100% cukai perlu dikenakan terhadap satu kereta tu. Maksudnya kalau kereta tu harga RM90,000, cukai dia RM90,000 juga. Untuk orang kaya ni bayar. So bahasa mudah, if orang kaya nak beli kat kereta, sebab kita faham bahawa golongan orang kaya ni kereta dia tak pernah cukup satu. Dia mesti ada kereta ni. Dia seorang satu family dah 7 kereta dah. Untuk satu keluarga 7 kereta. Untuk orang mahir kita faham lah. Untuk orang mahir satu kereta satu keluarga lah.
untuk dia 7 saja. So dia dah memakan bahawa dan memakan kos yang tinggi satu lagi dah meningkatkan penggunaan kereta di jalan raya. Dan yang ketiga meningkatkan karbon dioksida di jalan raya tak? Sama. Di satu family pun dah 7. So, Pi, adakah kau rasa sesuai untuk kerajaan go cukai? Sebab kalau kerajaan naikkan cukai kereta, keuntungan balik pada kerajaan. Kerajaan ambil benefit pada golongan kaya ni. Kau rasa apa pula? Saya setuju kalau kerajaan naikkan cukai untuk model-model tertentu lah, seperti yang jenama import kan, kereta yang besar, yang maksudnya kereta yang bukan bersifat untuk kegunaan keluarga, kegunaan peribadi kan. Contoh kalau kata macam kereta compact untuk anak-anak muda tu, bagi saya perlu kurangkanlah cukai. Kereta yang untuk keluarga macam model Alza tu kurangkanlah cukai, tapi kereta yang bagi saya kerajaan perlu tengoklah daripada segi CC engine. Kan macam 2000 cc ke atas kan, 4000 cc kan, itu perlulah dikenakan cukai yang tinggi. Sebab dekat Malaysia ni pun nak bawa laju-laju nak pergi mana kan. Kita pun speed limit pun 110. Even dalam kawasan perumahan pun rasa saya 40 km sejam. Jadi itulah saya setujulah kerajaan naikkan cukai untuk kereta yang lebih bersifat kepada maksudnya untuk show off, untuk golongan elit ni. Macam untuk nak menunjuk kan, nak vroom-vroom enjin laju kan. Saya setujulah naikkan cukai untuk kenderaan sebegitu. Okay, thank you Syafiq. Kita dah bincang tentang industri AV dan spesifik dan sangat detail. So kita rehat sekejap, kita jumpa sebentar nanti. Okay, kembali lagi kita dalam apa cerita minggu ini. So section ketiga, so kita bincang soal untuk semua tahu bahawa reformasi sistem jalan raya. Topik ni jarang orang sentuh. Bahawa jalan raya ni macam keperluan lah untuk kita. Kita ada Pan Borneo yang menghubungkan jarak tu kat Sabah Sarawak. Dekat Malaysia ni kita banyak highway lah. Kita terlalu banyak, kita macam-macam nama highway kita ada. Tapi reformasi sistem jalan ni secara detail je untuk kita faham bahawa benda ni jarang disentuh. Jarang sangat disentuh dekat media, jarang sangat disentuh. So dalam podcast ni sangat special dan kita akan tanya kat Syafiq, apa reformasi sistem jalan yang kau rasa relevan untuk zaman sekarang? Terima kasih Afiq. Seperti yang tadilah topik pertama dan kedua yang kita bincangkan tadi berkenaan dengan pertama, kos penggunaan automobil lah, petrol yang sangat tinggi di kalangan isi rumah di Malaysia, dan juga industri EV di Malaysia yang memanyakkan lagi kereta dalam pasaran Malaysia dan juga menyesakkan lagi jalan raya. Jadi kat sinilah perlunya kerajaan perlu melihat bagaimana untuk mengurangkan kos subsidi itu kan, dengan mereformasikan sistem jalan raya supaya ia akan lebih maksudnya lebih adil lah untuk semua golongan, bukan saja untuk pengguna kereta dan motosikal, tapi juga untuk pengguna sistem pengangkutan awam. Contoh macam di rumah saya kan, di Kuang, ada penduduk tu lebih kurang dalam 15,000 orang. Ada 2 kampung dan satu taman perumahan. Jadi ada lebih kurang dalam 15,000 orang. Tapi di luar tu ada satu bus stop. Memang jarang orang naik bas di situ. Okay, faham. Bas awam kan. Jadi bila saya tengok bas tu lalu lah, memang boleh katakan kosong. All the time memang kosong. Sebab saya tengok lah, saya kesan masalah ini adalah disebabkan daripada kawasan perumahan itu, nak pergi ke bus stop dalam jarak 1.2 km, tak adanya satu infra pejalan kaki yang sistematik dan selamat. Dia terputus-putus ada. Memang tak adalah laluan berjalan kaki tu. Jadi bila orang nak jalan daripada rumah tu ke jalan besar, ke bus stop, tak ada laluan pejalan kaki yang selamat dan juga tak ada inilah, maksudnya tak ada lintasan yang selamat. Kan dengan kereta pun laju kan. Sebab tu ramai rakyat Malaysia lah, seperti apa yang berlaku di Kuang tu adalah contoh apa yang berlaku di seluruh negara kita, di mana tiadanya accessibility, maksudnya akses daripada rumah, kawasan perumahan ke bus stop, ke sistem ke hentian bas. Jadi ini yang menyebabkan lebih ramai orang tak naik pengangkutan awam. Itu puncanya. Jadi kalau kita tengoklah kan, macam gagasan Malaysia Madani seperti yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Jadi Madani ni sebenarnya ramai orang tak faham, ramai orang tak tahu. Yang mereka tahu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, ihsan lagi,
hormat, keyakinan. Tapi sebenarnya Madani ni dia adalah derivatif daripada perkataan Madinah. Okay, Okey. Madinah dia adalah satu maksudnya satu falsafah yang dikembangkan, yang dipelopori oleh Al-Farabi, iaitu ahli falsafah terkenal lah Islam pada abad ke-8 tak silap saya. Jadi Madani ni maksudnya adalah perbandaran manusiawi. Maksudnya perbandaran yang adil untuk semua manusia. Yang adil, yang saksama, yang makmur. Jadi itulah saya kata jadi reformasi sistem jalan raya ini sepatutnya menjadi sebahagian daripada Malaysia Madani. Kan? Malaysia Madani. Supaya yalah, maksudnya kita beri alternatif kepada rakyat, kepada golongan marhin, untuk yang tidak mampu menggunakan kereta ataupun yang tidak mahu menggunakan kereta untuk menggunakan inframobility awam. Maksud saya laluan pejalan kaki dan trek basikal, dan juga untuk memudahkan mereka daripada kawasan perumahan untuk akses pergi ke kedai, ke masjid, anak-anak yang nak ke sekolah tanpa perlu menggunakan kereta. Jadi itulah apa yang saya kata perlunya ada satu reformasi sistem jalan raya seiringlah dengan maksudnya mengikut falsafah Al-Farabi lah. Al-Farabi yang membina bandar perbandaran yang adil untuk semua manusia. Kan yang maksudnya itulah apa yang perlulah, yang perlu. Okey, faham. Aku faham. Apa Syafiq cakap ni? Dia proses ni, dia fokus kepada reformasi sistem jalan raya ni. Fokus kepada macam mana perumahan tu nak beri bus stop sebab nak empower lagi penggunaan pengangkutan awam ni. So, kita sangat faham. Kita clear ni. Tapi apa kita bincang tadi? Kita bincang tentang jalan kaki. Dia bukan tu jalan raya secara totally. Okey, dekat Malaysia kita banyak jalan raya. Kau tahu kan? Ada yang highway, ada yang federal punya, ada jalan raya negeri. So kita back sikit yang tentang jalan raya ni So jalan raya ni biasanya orang bermasalah ni apabila nak buat report. Dia buat report jalan rosak, tapi tu jalan persekutuan. Dia pergi report kat Adun. Peninglah Adun. Adun nak buat apa? Kan sepatutnya dia report kat siapa sebenarnya? Sepatutnya dia report kepada agensi kerajaan, bukan Adun. Kalau Adun kena masak jalan, faham lah kan, sebab tu wakil rakyat korang. Aku faham lah kan. So kalau report kat Adun ni, Adun boleh buat kerja sikit, function sikit So soalan aku so macam mana kita nak selesaikan masalah pencaturan jalan raya ni? Ada yang tak sebulu bukan tak sebulu, maksud aku pencaturan jalan raya ni yang kita tak faham. Ada jalan raya yang federal punya, ada jalan raya yang Adun punya. Kadang-kadang dia tak boleh sekali. Sebab Adun kena, kalau Selangor bawah apa, Maris Kalau federal bawah JKL lah, kita tahulah. So, back pada question. So, reformasi jalan raya yang jelas ni, kau rasa patut tak kita pusatkan semua jalan raya bawah agensi baru tu? Mungkin kita bagi tahu bahawa agensi baru JKL. Maksudnya semua jalan raya walaupun negeri atau federal, semua dipusatkan bawah JKL. Kau rasa okey tak buat macam tu? Nak buat reform senang. Sebab apa aku cakap tu? Sebab bila nak buat reform, kau tak boleh tunggu negeri. Ini negeri kena buat reform sendiri. Apa-apa kita boleh salahkan seorang tu, federal. Tak, bagi saya lah penyelesaiannya lah untuk mereformasikan sistem jalan raya di Malaysia dalam skop inframobility awam seperti laluan pejalan kaki, lintasan yang selamat dan juga trek laluan basikal. Jadi penyelesaiannya adalah kepada kalau Afiq baca lah dalam Akta PBT, Akta Tanah, maksud saya Akta Bangunan Jalan Raya, dan juga akta ni lah, Akta PBT, Akta 133. Okey. Jadi ada satu section tu, section 25 yang menjelaskan tentang tanggungjawab PBT untuk membina siar kaki. Okey. Membina siar kaki dalam kawasan perumahan, dalam tak silap saya lah kan, PBT yang bertanggungjawab lah untuk membina siar kaki tu, maksudnya inilah laluan pejalan kaki kan, untuk orang yang berjalan, orang yang tidak menggunakan kereta. Tapi itulah, macam saya pun bertugas di Zon 19 kan, di bawah Majlis Pemandaran Selayang. Jadi saya nampak lah, bukan di situ saja, di banyak tempat lah dalam Selangor dan mungkin juga di negeri-negeri lain, di mana akta Section 25 ini memang tak dititik beratkan. Memang mereka tak maksudnya ia tak diperkasakan lah kan. Sebab akta tu kita ada kan. Jadi macam Afiq cakap tadi perlu ke kita ada satu agensi berpusat kan. Kalau itu soalan Afiq, maksudnya Afiq masukkan perlu tubuhnya satu macam penyelarasan. Bagi saya lah yang boleh laksanakan ni adalah
Bukan Maris, sebab Maris ni dia nak kata agensi pun bukan. Maris ni maksudnya Malaysia Road Record Information System. Dia di bawah, sebelum ni di bawah JPM. Sekarang Datuk Seri Anwar menjadi juga adalah Menteri Kewangan. Sekarang Maris diletakkan di bawah Kementerian Kewangan. Tapi ia bukanlah satu agensi sebenarnya. Dia lebih kurang macam, saya rasa dia bukan agensi lah. Ia apa? Maris ni lebih kepada macam satu bahagian lah, macam satu pejabat pengurusan untuk menguruskan peruntukan untuk jalan-jalan raya, untuk diagihkan kepada negeri-negeri. Ia bukan Selangor saja, even Kedah dan negeri-negeri lain pun akan dapat Maris lah. Jadi bagi saya lah, penyelesaiannya Maris tu perlu dinaik taraf lah menjadi satu agensi dan mungkin lah boleh digabungkan dengan MIROS, Institut Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Mungkin dinaik taraf dan mungkin boleh Akta 133 Seksyen 25 ini perlu dipinda dan juga dinaik taraf. Dipinda dan dikuatkuasakan untuk mewajibkan pembinaan inframobiliti awam ini di terutamanya dalam kawasan perumahan. Faham. Okey, clear bit. Clear. Apa yang Syafiq explain sangat clear. So bit, kita jump pada topik seterusnya. Tak ada rehat sebab kali ni kita push sikit. Kita jump pada topik seterusnya. Ini berkaitan dengan apa yang berlaku sekarang. Ini berkaitan dengan isu PTPTN. So sekarang ni Khalid Nordin baru keluarkan, dia bukan keluarkan kenyataan lah, dia baru menjawab interview daripada wartawan menyatakan bahawa diskaun PTPTN tak diteruskan. Tapi kita kena faham, diskaun PTPTN ni dibentangkan dalam bajet 2023. Itu kena faham story dia. So dalam bajet 2023 ni, apa yang dia cadangkan tentang diskaun PTPTN? So dia cadangkan tentang 20%, diskaun sebanyak 20% diberikan atas baki hutan untuk pinjaman penuh. Maksudnya pinjaman PTPTN diselesaikan secara penuh, you guys dapat diskaun 20%. Sebanyak lagi, dia ada 15% untuk bayaran sekurang-kurangnya 5% daripada baki hutang korang. Contoh, korang ada hutang 10,000 PTPTN. So, korang kata korang nak bayar separuh, 5,000. So, korang akan dapat diskaun 15%. So, benda ni dibahaskan dekat sosial media. Ada muka menteri, timbalan menteri, KBS. Dulu famous dengan isu PTPTN ni, timbalan menteri ni. Aku tak nak sebut nama dia, tapi dia agak famous dulu 2010, 2009 dia agak famous dengan isu PTPTN ni. Jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Kita jangan sebut nama. Tapi harap penonton di luar sana fahamlah apa yang dinyatakan. So benda ni famous. Tapi kita brainstorm sikit. Ada kenyataan ada kenyataan yang dikeluarkan. Bukan kenyataan. Ini ulasan daripada Presiden GPMS Pusat, Saudara Uci saya, yang menyatakan bahawa dia sokong. Dia kata tak ada masalah lah untuk diskaun ni tak diteruskan. Sebab apa? Dinyatakan sebab dia menguntungkan golongan-golongan kayangan, orang-orang yang banyak duit. Sebab apa? Sebab yang mampu bayar penuh total secara langsam tu golongan yang ada duit je. Orang yang miskin tak ada nak bayar penuh, dia mesti bayar asal. So dia tak ada duit. So apa yang GPMS, Presiden GPMS nyatakan tu betul juga, tapi tak salah. Bagi aku tak salah. Cuma poin kat sini adalah benda tu sudah dijanjikan, sudah dinyatakan dalam belanjawan. Kenapa boleh U-turn? Bagi aku benda tu berlaku sebab U-turn. Dan dalam belanjawan tu kita dah tengok, rakyat dah menilai, dah tengok tiba-tiba sampai waktu tahap, sampai bulan 10 sekarang ni tak ditunaikan. Dia kata tak nak buat pula. Ya tu rakyat marah sebab benda tu dah dibentangkan. Dan kita faham point of view bahawa dia merugikan. Tapi dia, okay, untuk senario sekarang ni kita kena faham bahawa pinjaman PTPTN ni dibuat oleh siapa? Dibuat oleh golongan-golongan yang pertama. Biasa tak ada orang kaya punya yang yang pinjam PTPTN. Kalau kau gaji ayah kau 10,000, 20,000, kau takkan pinjam PTPTN pun. Sebab apa? Sebab kau akan guna duit mak bapak kau. Orang panggil scholarship FAMA, Father and Mother. So kau guna scholarship tu je. Kau takkan buat pinjaman PTPTN. So, back pada point dia. Masalah ni adalah apabila ada netizen yang menyatakan bahawa dia menguntungkan. Bagi aku, yang ambil PTPTN kepada semua orang miskin. Semua orang yang tak mampu lah. Yang pertama, dia tak mampu. Yang kedua, yang tak dapat scholarship. So itu senario kronologi tentang PTPTN secara ringkas je. So kita nak back pada Syafiq. Aku nak tanya, Pik, apa point of view kau tentang PTPTN ni? Apa yang kau rasa? Kau rasa benda ni wajar tak? Personal point. Kau rasa patut tak diskaun dibatalkan? Bagi saya lah, diskaun itulah sebab mereka dah berjanji. Isunya adalah telah berjanji sebelum ini. Jadi dia jadi U-turn.
Kan? Tapi pendapat peribadi saya sebenarnya diskaun tu dihapuskan pun bagus sebab dia lebih menguntungkan kepada pelajar daripada golongan kaya yang mampu bayar lamsam sekali RM20,000, RM30,000 dan mereka dapat diskaun. Macam golongan pelajar yang kurang kemampuan, mereka bayar ansuran, mereka tak dapat diskaun. Jadi di situlah jadi yang bantuan itu banyak dia maksudnya banyak melebihkan lebih menguntungkan kepada pelajar daripada golongan kaya. Jadi pendapat peribadi saya wajarlah kalau mungkin kerajaan pun mungkin pihak kementerian pun ada satu data yang bagus kan, mungkin ada data yang menunjukkan lebih baiklah diskaun itu tidak diteruskan. Okey. Aku pun ada point of view macam kau juga, tapi aku rasa benda ni bukan soal diskaun sangat. Ni soal pentadbiran. Dia jadi tak bagus bagi aku apabila sebuah kerajaan yang dijanjikan dalam belanjawan yang diluluskan oleh semua ahli parlimen, aku ulang lagi, tiba-tiba boleh berlaku U-turn. Benda dah diluluskan, dah boleh U-turn. Sepatutnya if you nak U-turn, you kena dah masuk balik dalam parlimen. Should be macam tu. Sebab bagi aku, sebuah kerajaan yang U-turn ni tak bagus. Sangat tak bagus. Tata kelola yang sangat tak bagus. Soal pentadbiran yang sangat tak cekap bagi aku. Kalau kau tahu benda ni akan berlaku, patutnya kau tak perlu betang dalam bajet pun dah awal lagi. Kau sepatutnya straight forward tak nak buat benda tu. Sekarang ni kau dah janji, kau dah buat, dah luluskan dalam parlimen. Sampai satu tempoh kau tak nak buat. Itu masalahnya. Aku rasa benda ni patut diberi pengajaran lah. Maksudnya benda tak diulangkan. Itu point kita faham benda ni patut juga. Tapi sepatutnya tak dijanji kan. Tak bagi fake hook lah macam kau. Tiba-tiba bagi fake hook kat orang perempuan. Perempuan pun tak suka. So rakyat pun tak suka sekarang ni. So Mik, sebelum kita tutup, last call, last word daripada kau. Apa kau harapkan kepada Malaysia ni dalam semua topik kita bincangkan tentang subsidi bersasar, tentang reformasi institusi. Last word daripada kau. Okeylah, jadi saya berpendapat lah kan, untuk rumusan ni lah. Jadi daripada kerajaan lah fokus pada untuk berikan subsidi bersasar kepada rakyat yang memerlukan. Lebih baiklah kerajaan sepatutnya juga perlu, bukan saya kata tak bagus kan, untuk melaksanakan subsidi bersasar, tapi dalam waktu yang sama kerajaan perlu kaji bagaimana tahap penggunaan petrol oleh rakyat Malaysia. Setiap isi rumah tu berapa ratus liter yang digunakan setiap bulan. Jadi kena tengok di situ. Kalau tinggi maknanya menunjukkan negara kita ni adalah negara yang dibangunkan berteraskan kepada penggunaan kereta, penggunaan automobil. Maksudnya menunjukkan macam contohlah tahun lepas jualan kereta meningkat. Kan? Jualan kereta meningkat saban tahun. Ia bukanlah satu peningkatan ekonomi sebenarnya, tapi menunjukkan kelemahan jaringan sistem pengangkutan awam kita. Dan rakyat ni pun bukannya ramai yang mampu beli kereta sebenarnya. Yang banyak, yang paling laku pun sebenarnya kereta Pro 2 dan Proton. Bukannya kereta Honda, kereta Toyota yang mahal, yang kereta sport tu kan. Jadi ini menunjukkan rakyat ni terpaksa lah untuk beli kereta. Kan, rakyat terpaksa beli kereta dan di situ sekaligus meningkatkan kos hidup mereka dengan ansurannya, dengan kos petrol, dengan tol lebuh raya, dengan charge parking. Jadi kerajaan perlu kajilah daripada aspek car centric development. Bagaimana nak memperkasakan inframobility awam dan juga sistem pengangkutan awam. Okay, clear Pik. Sangat short and sweet. Ringkas Pik. Aku suka yang ni. So sebab teknikal kita dah marah tu. So teknikal kita macam stop. Dah habis masa. Okay, kita last word. So kepada semua penonton-penonton kita yang di luar sana, ingat, kita ada sosial media kita, Selain Jawab. Kita ada TikTok kita, Selain Jawab. Dan kita ada YouTube kita. Nama sama juga, Selain Jawab. So semua follow, subscribe dan sebarkan. Dan nanti kita akan keluarkan short video kepada semua penonton-penonton kat luar sana tentang poin-poin yang penting. Dan saya mohon untuk sebarkan kepada semua kenalan anda dan bantulah anak muda seperti kami itu untuk tingkatkan subscribe yang semua orang dapat knowledge berkaitan ini. So, itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi minggu depan. Okay, bye-bye.